Hai semua, Assalamualaikum. Dalam video kali ini, cikgu akan berkongsi tentang matematik tingkatan 3, bab 3, matematik pengguna, simpanan dan pelaburan kredit dan hutang, melibatkan subtopik 3.1, simpanan dan pelaburan, dan satu standard pembelajaran, iaitu membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun. Seterusnya menerangkan kesan perubahan tempoh, kadar faedah, pulangan dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa depan simpanan. Dan dalam video ini cikgu akan fokuskan dahulu untuk faedah mudah. Jom kita mula. Apakah yang dimaksudkan dengan faedah simpanan? Faedah simpanan ialah ganjaran yang dibayar oleh institusi kewangan seperti bank kepada penyimpan. Dan terdapat dua jenis faedah yang ditawarkan oleh institusi kewangan, iaitu yang pertama ialah faedah mudah dan yang kedua ialah faedah kompaun. Okey, dan dalam video ini cikgu akan fokuskan kepada faedah mudah. Okey, yang pertama sekali kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan faedah mudah. Okey, faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut suatu kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan, iaitu prinsipal untuk suatu tempoh masa dalam tahun tertentu. Okey, dan faedah mudah boleh dihitung menggunakan formula berikut, iaitu I sama dengan PRT. Okey, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan I, P, R dan T. Okey, I ialah merujuk kepada faedah, iaitu interest. P merujuk kepada principal, iaitu wang simpanan. Manakala R ialah kadar faedah, rate, dan T pula ialah masa dalam unit tahun. Okey, jadi nanti kita akan menggunakan rumus ini untuk mengira jumlah faedah mudah. Okey, kita lihat contoh yang pertama. Puan Aisyah menyimpan sebanyak RM6,000 di bank X dengan kadar faedah 3% setahun bagi tempoh 3 tahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Puan Aisyah bagi 3 tahun tersebut. Okey, kita dah ada formulanya, iaitu I sama dengan PRT. Okey, P-nya prinsipalnya ialah RM6,000, R ialah 3% dan T ialah 3 tahun. Jadi kita hanya perlu masukkan dalam rumus I sama dengan PRT, iaitu RM6,000 darab 3% darab 3, iaitu RM6,000 darab 0.03 darab 3. Dan kita akan dapat RM540. Okey, mudah saja. Kita kenal pasti P, kita kenal pasti R dan T. Jadi kita kira seperti biasa dan kita akan dapat faedah. Okey, contoh yang kedua. Puan Ain menyimpan sebanyak RM9,000 di bank X dengan kadar faedah 5% setahun. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Puan Ain selepas beliau menyimpan selama A 3 tahun, B 4 tahun. Okey, jadi sekarang kita ada prinsipal yang sama dengan menggunakan kadar faedah yang sama tetapi tahun yang berbeza. Okey, kita lihat untuk 3 tahun dahulu, iaitu I sama dengan PRT. Kita masukkan nilai P 9,000, R 5% dan T-nya ialah 3. Okey, dan kita akan dapat RM 1,350. Okey, kita lihat pula untuk 4 tahun. Jadi, kita masukkan prinsipal yang sama, kadar faedah yang sama, tetapi T-nya ialah 4. Okey, dan kita kira kita akan dapat RM 1,800. Okey, berdasarkan contoh ini didapati bahawa semakin lama tempoh simpanan, semakin tinggi jumlah faedah yang akan diperoleh. Okey, yang ni cikgu bandingkan di antara
prinsipal yang sama, tahun yang berbeza dengan kadar faedah yang sama. Okey, kita lihat pula contoh 3. Okey, Encik Zai menyimpan sebanyak RM10,000 di bank X dengan kadar faedah 5% setahun dan menyimpan jumlah yang sama di bank Y dengan kadar faedah 6%. Hitung jumlah faedah yang akan diperoleh Encik Zai selepas beliau menyimpan selama setahun di bank X dan bank Y. Okey, sekarang ni kita lihat prinsipal yang sama, kadar faedah yang berbeza di dua bank yang berbeza. Okey, dan tempoh simpanannya sama, iaitu setahun. Jadi kita kira untuk bank X dahulu. Okey, kita gantikan prinsipal 10,000. Kadar faedahnya 5% dan T-nya ialah 1, dan kita akan dapat RM500 untuk bank X. Okey, kita lihat untuk bank Y. Okey, apa yang berbeza di bank Y ialah kadar faedahnya ialah 6%. Jadi kita gantikan RM10,000 darab 6% darab 1. Okey, dan kita tukar RM10,000 darab 0.06 darab 1. Kita akan dapat RM600. Jadi di sini kita dapati bahawa untuk dua bank yang berbeza, prinsipal yang sama. Okey, apabila prinsipal yang sama, kadar faedahnya bertambah, jumlah faedah juga akan bertambah. Okey, kalau kita lihat di antara bank X dengan bank Y, okey, bank X ni kadar faedah 5%. Bank Y menawarkan 6%. Prinsipal sama, tahun yang sama, kita dapati bank Y kita akan dapat faedah yang lebih banyak. Okey. Contoh seterusnya ialah contoh 4. Azli menyimpan wang sejumlah RM13,000 di sebuah bank dengan kadar faedah mudah 5% setahun. Cari jumlah simpanan selepas setahun. Okey, soalan yang sebelum ni, 3 contoh sebelum ni cikgu tunjukkan mencari faedah. Tetapi untuk contoh yang keempat, dia nak jumlah simpanan. Okey, kita ada prinsipal iaitu wang simpanan ialah RM13,000. Jadi untuk mendapat jumlah simpanan selepas setahun, kita perlu kira faedah. Jadi faedahnya ialah RM13,000, kita darab dengan kadar faedahnya 5% darab 1, iaitu setahun. Jadi RM13,000 darab 0.05 darab 1, kita akan dapat RM650. 650 ni ialah faedah yang diperoleh dalam masa setahun untuk kadar 5%. Jadi apabila soalan nak jumlah simpanan selepas setahun, maksudnya kita perlu tambah prinsipal iaitu simpanan tambah dengan faedah yang diperoleh dalam masa setahun. Jadi kita akan tambahkan RM13,000 tambah RM650 dan kita akan dapat jumlah simpanan selepas setahun iaitu RM13,650. Okey, jadi perlu faham dan baca soalan apakah yang diminta oleh soalan. Kalau 3 contoh sebelum ni dia minta mencari faedah, soalan yang keempat ni dia minta cari jumlah simpanan selepas setahun, iaitu jumlah simpanan awal kita tambah dengan faedah yang diperoleh dalam tempoh masa yang dikehendaki. Okey, seterusnya contoh 5. Zaimah mempunyai wang sejumlah RM7,000 untuk disimpan. Beliau mempunyai 2 pilihan bank, iaitu Bank Alaf dan Bank Bumi. Bank Alaf menawarkan faedah mudah 3.5% setahun, manakala Bank Bumi menawarkan faedah mudah 4% setahun. Okey, soalan yang pertama, jika Zaimah ingin membuat simpanan selama 3 tahun, bank manakah yang harus dipilih supaya mendapat pulangan lebih tinggi? Okey, pulangan ni maksudnya hasil simpanan. Okey, duit prinsipal kita tambah dengan faedah.
Jadi kita lihat untuk bank alaf yang pertamanya, faedah sama dengan RM7000 prinsipal darab dengan 0.035 iaitu 3.5%. Okey, darab dengan 3 iaitu 3 tahun. Jadi kita akan dapat RM735. Okey, ini adalah faedah. Jadi pulangannya kita tambah prinsipal dengan faedah, kita akan dapat 7,735. Okey, kita lihat pula untuk bank bumi. Bank bumi RM7000 prinsipal yang sama darab 0.04 darab 3 dan kita akan dapat faedahnya RM840. Jadi nilai pulangannya ialah 7,000 tambah 840, kita dapat 7,840. Jadi untuk menjawab soalan A, bank manakah yang harus dipilih supaya mendapat pulangan lebih tinggi? Jadi daripada jumlah yang kita kira tadi, kita dapati bahawa Zaimah perlu memilih bank bumi untuk mendapat pulangan yang lebih tinggi. Okey. Yang kedua, berapakah beza faedah yang diberi oleh dua bank itu? Okey, faedah yang pertama, bank alaf RM735, bank bumi RM840. Jadi beza kita akan tolak. Okey, 840 kita tolak dengan 735 kita dapat. Bezanya ialah RM105. Okey, cikgu harap boleh faham. Sebenarnya mudah sahaja, kita hanya perlu gantikan nilai prinsipal dan juga faedah serta tahun yang diberi dalam soalan. Okey, sebagai kesimpulannya, nilai masa hadapan simpanan atau jumlah pulangan adalah dipengaruhi dengan faktor berikut. Okey, semakin tinggi tempoh simpanan, semakin tinggi jumlah pulangan. Dan yang kedua, semakin tinggi kadar faedah, semakin tinggi jumlah pulangan. Dan kita telah melihat beberapa contoh yang telah cikgu terangkan sebelum ini. Okey, seperti biasa, sekiranya ada apa-apa persoalan, bolehlah ditulis pada ruangan komen. Berminat dengan video-video yang cikgu kongsikan? Jangan lupa untuk like, share, komen serta subscribe. Terima kasih.